ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Terima kasih pada pengurusi Tuan Imam dan Tuan Kuasa Masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita ucap syukur pada Allah dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, sebagaimana tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini adalah satu perbincangan yang panjang kalau kita nak bincangkan, dan benda yang tidak akan sempat untuk kita bincang dalam masa yang begitu ringkas. Namun beberapa poin yang penting yang perlu kita ambil daripada perbincangan yang kita akan bincangkan ini berdasar kepada nas yang kita akan sebut berkenaan dengan dua kelompok golongan yang selalu kita sebut dalam solat kita, iaitu golongan al-maghdubi alaihim dengan golongan ad-dallin. Al-maghdubi alaihim ad-dallin, yang mana mufassir ataupun ulama tafsir kita menghuraikan Yahudi dan juga Nasara. Cuma sikap kedua kelompok yang dinamakan Yahudi dan Nasara ini berbeza di antara satu sama lain. Ini berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat yang ke-82. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa tahap kedegilan Yahudi dan musyrikin itu lebih kurang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala
sebut dalam satu ayat begini menunjukkan bahawa keakraban hubungan di antara Yahudi dan musyrikin Mekah itu begitu erat. Tapi lain sikit dengan Nasara. Lain sikit dengan Nasara. Latajidanna asyaddan nasa adawatan lilladina amanu liyahud. Sungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Ni Allah Ta'ala sebut. Kita boleh tengok bagaimana yang paling keras menentang orang beriman daripada golongan Yahudi. Sampai ke hari ini, kerja nak memunahkan Islam itu ada. Dia tidak akan biar kita hidup senang dalam beragama kecuali dia rosak dan dia punahkan kita. Dia rosak dan dia punahkan kita ini pada setiap sudut dan keadaan. Pada setiap sudut dan keadaan, dia tidak akan biarkan kita hidup dalam keadaan mengetahui syariat kita sendiri. Satu lagi ayat Allah dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasara kecuali hatta tattabi'a millatahum, kecuali kamu ikut millah mereka. Itu cara hidup mereka. Kita pergi satu demi satu untuk kita memahami ayat ini dengan betul. Baik. Sebab apa? Sebab Islam telah membuka rahsia dan kejahatan Yahudi. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, Allah Azza wa Jalla menceritakan berkenaan dengan 6 jenis Yahudi. Bermula daripada ayat 40 sampai ayat 93. Sebab tu saya kata panjang. Panjang kalau kita nak bahas. Yahudi ni kita boleh buat siri kuliah dia. Siapa dia sebenarnya? Ayat 40 sampai 93. Allah Azza wa Jalla membogelkan Yahudi. Hampir semua sifat-sifat yang ada pada Yahudi itu disebut pada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, 40 sampai ayat 62, Yahudi jenis pertama. Bagaimana sifat dia, bagaimana cara dia, Allah Ta'ala juga sebut. Yang kedua, Yahudi yang jenis yang kedua, Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat yang ke-63 sampai 74. Ada beberapa kisah dalam tu. Jahatnya perangai dia. Ada 2 kisah dalam itu. Yahudi jenis ketiga 83 sampai 85. Yahudi jenis keempat ayat 87 88. Yahudi jenis kelima ayat 89 ayat 9 hingga 91. Yahudi jenis keenam ayat 92, dan ayat 93 dia buat rumusan ke-6 jenis Yahudi tadi. Mana semua dalam suratul Baqarah bermula pada ayat 40 sehinggalah pada ayat 93 tu semua cerita Yahudi. Baik. Oleh kerana itu tuan-tuan dikasihi oleh Allah, sampaikan hari ini Yahudi menjahanamkan umat Islam dengan berbagai cara. Negara Arab ditipu dengan satu proses dia panggil normalisasi. Maknanya kita boleh hidup, orang Yahudi tak perlu bergaduh dengan orang Arab, boleh hidup sekali. Negara yang pertama menyambut normalisasi di antara Arab dan Yahudi itu negara Imarat.
Emirate dia panggil. Dalam satu rancangan yang mungkin Yahudi upah lah kawan ni. Kalau orang biasa tengok video dokumentari ni, upah seorang wartawan Arab, nama apa saya lupa, supaya masuk ke negara-negara Arab, buat promosi bahawa Yahudi bukan bangsa yang jahat. Orang boleh hidup dengan Yahudi, orang boleh hidup sekali dengan Yahudi. Apa kesan dia apabila negara Arab mengiktiraf Yahudi? Kesan dia seolah-olah negara Arab mengakui wujudnya negara Israel yang dilawan oleh Liga Arab sebelum daripada ni, yang tidak mengiktiraf negara Israel. Ini kita bercakap, orang panggil geopolitik antarabangsa sikit. Geopolitik antarabangsa. Lama kita duduk PKP ni, otak jadi terkurung. Mari masjid ni boleh kita cerita geopolitik antarabangsa. Orang yang paling kuat, yang pernah kita dengar nama dia, yang masyhur di Liga Arab, ada dua orang pemimpin Arab yang lawan Yahudi. Seorang nama Saddam Hussein, seorang nama Muammar Gaddafi. Seorang daripada Iraq, seorang daripada Libya. Lawan sungguh Yahudi. Boleh tengok rekod ucapan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Berucap di PBB, berucap di Kesatuan Liga Arab, mengutuk sekerasnya Israel, mengutuk sekerasnya Yahudi, dan tidak memberi walaupun 1 inci, tidak mengizinkan Yahudi untuk bernegara dalam Timur Tengah ataupun dalam Kesatuan Arab. Siapa yang mempromosikan normalisasi ini? Siapa dia? Amerika Syarikat. Amerika Syarikat yang bersungguh sangat, jadi ketua dia menantu kepada Trump, seorang yang berbangsa Yahudi, seorang yang berbangsa Yahudi, yang menjadi pegawai yang rapat dengan ayah mertua dia. Last sekali jatuh juga. Walaupun jatuh, naik presiden baru Amerika Syarikat, namun projek normalisasi di antara Arab, negara Arab dengan Yahudi masih lagi diteruskan, supaya negara-negara Arab mengiktiraf kewujudan negara Israel, sedangkan Yahudi merupakan perampas kepada tanah orang Palestin. Allahu Akbar. Sebab itulah Yahudi ni, dia duduk mana-mana pun dia menjadi bangsa yang hina, bukan bangsa yang mulia. Dia nak berlawan dengan orang Islam cara berdepan, dia takut. Penakutnya Yahudi itu Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran. Penakut Yahudi, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim bahawa mereka tidak, wahai Muhammad, berani untuk berdepan dengan kamu secara terang-terang. La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak berani, wahai Muhammad, nak berdepan denganmu secara terang-terang, berdepan, mereka tak berani. Illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur.
kecuali di sebalik benteng-benteng yang kukuh yang dibina oleh mereka. Maknanya mereka duduk di balik benteng, mereka duduk di balik orang yang mereka kawal, baru mereka berani nak lawan Islam. Siapakah ini? Perang. Mereka bangsa yang paling penakut berperang. Sejarah telah membuktikan, yang diceritalah surah Baqarah yang ada pada Yahudi jenis yang ketiga ini. Apabila Nabi Musa ajak mereka sama-sama untuk membebaskan Baitul Maqdis, tempat suci mereka, mereka tak berani. Mereka tak berani. Sehinggalah mereka menjadi perosak kepada agama apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab apa? Sebab Nabi Muhammad daripada kalangan bangsa Arab, bukan daripada kalangan mereka. Jadi Arab ni dia marah sungguh. Sampaikan hari ni duk marah ke Arab lagi. Dendam dan kesumat Yahudi itu tidak dapat disebut lagi. Memang dia dendam sungguh pada orang Islam. Allahu Akbar. Oleh kerana itu, siapa yang menjadi kuasa besar dunia, di sebalik kuasa besar dunia itu mesti ada agenda daripada Yahudi. Sama ada zaman dulu dua kuasa besar yang bertembung di antara Soviet dan juga Amerika Syarikat mencetuskan perang dunia yang pertama, yang kedua di antara dua kuasa besar ini. Nah, sekarang ni dia tidak berperang guna senjata apa tidak, tapi dia berperang guna ekonomi. Dicengkam ekonomi, dia buat macam-macam lagi. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah nasib umat Islam di akhir zaman ini? Nabi sebut nasib umat Islam di akhir zaman ibarat buih di lautan. Mereka banyak tapi macam buih di lautan. Bila kita sebut buih di lautan ni, buih banyak, mari angin terbang habis. Sebab Nabi kata mereka ada penyakit. Penyakit apa? Al-wahn. Apa dia wahan? Sahabat tanya, "Madal wahn ya Rasulullah?" Apa dia wahan itu ya Rasulullah? Hibbud dunya wa karahiyat, cinta ke dunia, takut mati. Oh, ni ada penyakit umat Islam ni. Penyakit ni hak kena berubat ni. Cinta dunia, cinta kuasa gila pangkat, gila jawatan. Siapa tak nampak mati. Duk nampak jawatan pangkat tu ada nampak depan mata. Ada tu. Hal lain tak nampak. La haula wala quwwata illa billah. Oleh kerana itu kita sebut tadi, memang dia akan kawal dunia ini sebab permusuhan yang berat. Walladzina asyraku, selain daripada Yahudi, orang yang syirik itu musyrikin pada Allah, syirik pada Allah Taala, dia pun sama. Adakah bila Tuhan sebut walladzina asyraku ni tuju pada musyrikin Mekah saja? Tidak. Semua golongan-golongan yang syirik, yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mereka amat bermusuh dengan orang beriman. Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang kita boleh tengok di India, cerita ni di India, bagaimana golongan Hindu yang cukup benci kepada Islam. Di Malaysia ni alhamdulillah tak ada lagi lah jenis begitu. Walaupun provokasi yang dibuat tu banyak, tapi alhamdulillah kerajaan dengan golongan-golongan yang ekstrim, taksub, sama ada golongan itu daripada Islam yang disebut sebagai ISIS, ataupun golongan itu daripada Hindu yang disebut sebagai LTTE, semua ni kerajaan ambil berat.
Dan benda ni ada dalam negara kita. Ada. Yang jenis taksub. Hindu yang meruntuhkan Masjid Babri di India. Hindu yang mengutuhkan Masjid Babri di India, sehingga mereka menghalang orang Islam di India daripada mengamalkan ibadah-ibadah yang disuruh oleh Allah Ta'ala, terutamanya ibadah korban pada sembelih lembu, karena mempertuhankan lembu pada sembelih lembu. Semasa pemisahan di antara India dengan Pakistan, sebab apa India ni jadi Hindu ramai? Asalnya apabila berlaku pemisahan negara di antara India dan Pakistan, orang Hindu, orang Islam yang ada di India ni dia pindah ke Pakistan. Oleh kerana itu Pakistan ramai Islam. Orang Hindu yang ada di Pakistan pindah ke India, tinggal terbentuk negara Hindu. Asalnya tak ada negara. Hindu ni tak ada negara asalnya. Kerana benua India pada ketika itu, di antara Pakistan dengan India, kalau kita tengok, ulamanya beratur, tetapi ajaran sesatnya juga beratur. Adakah ulama ni tak buat kerja? Tak. Mereka buat kerja. Mereka buat kerja. Mereka menulis. Mereka ajak tokoh-tokoh Hindu berbahas. Mungkin mereka silap dalam percaturan dan tekanan daripada kuasa besar yang menyebabkan dipisah benua India di antara Pakistan dan juga India. Tertegak negara Hindu. Yang ajaibnya, saki-baki golongan Hindu yang ada di Pakistan tidak dizalimi oleh kerajaan Pakistan, tetapi saki-baki golongan Islam yang ada di India dizalimi oleh kerajaan India sampai ke hari ini. Boleh faham? Bermakna Islam memerintah tidak menzalimi siapa-siapa. Tengok negara-negara kita contohnya, kita tak ada duduk buat ke orang India macam-macam, tak buat. Orang yang berlainan agama dengan kita ni, kita tak buat. Tapi golongan ini walaupun dia sikit, dia berani mencabar. Dia berani cabar Islam yang ada di negara Malaysia ni, dia berani cabar. Seolah-olah macam dia tuan rumah pada negara ini. Tapi bila Islam, tengok tuan-tuan, di Myanmar contoh, Rohingya, sikit Islam ditekan. Di Dubai, pemimpin Islam 1 juta lebih rakyat India yang ada duduk buat kerja situ, yang bukan masuk agama Islam, yang beragama Hindu. Kerajaan Dubai tak tekan pun, bebas mereka menganut agama mereka dan mengamalkan agama mereka. Ini dasar selamat yang ditunjukkan oleh Islam. Tapi yang duk kata juga Islam ni ganah, Islam ni ganah, Islam ni ganah. Hak ganah tu ada lah. Siapa pun ada ganah, Hindu pun ada ganas. Tapi keganasan daripada golongan yang bukan Islam ini cukup melampau. Mereka bunuh, mereka tembak, mereka bakar rumah orang Islam dan sebagainya. Kita dalam Islam kita tak diajar. Kalau ada juga orang buat kita dalam Islam, orang tu dia Islam tapi dia tidak mengamalkan prinsip dan dasar disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Baik. Tetapi Nasara ni dia lain sikit. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara.
Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Baik. Sebaliknya, orang yang paling mudah bersahabat, paling orang panggil rapat, bukan rapat sangat lah, kiranya boleh nak buat cakap kira orang kata, boleh nak bawa bincang, boleh nak bawa bincang, boleh nak cakap kira, iaitu orang Nasara yang kita sebut sebagai Kristian. Sebab tu zaman Nabi, orang yang memeluk agama Nasara ni lebih banyak masuk Islam. Contohnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang mari cari dia Salman ni, dia cari agama. Dia duduk, dia cerita kepada sahabat dalam riwayat tu bagaimana dia ni cari agama. 2-3 orang tok guru dia daripada Nasara. Lepas dia tengok tok guru Nasara ni tak boleh pegang mana, dia kata dia pergi belajar dengan tok guru paling tua sekali. Tok guru paling tua tu pesan pada dia, kalau aku mati kamu kena pergi jumpa dengan seorang kawan aku duduk di sini, duduk di Iraq, kamu gilah jumpa dengan dia masih lagi pegang agama yang asal Nasara ini. Dia pergi jumpa dengan tok guru. Bila tok guru ni mati, dia pergi duduk dengan orang lain, dengan tok guru lain, dengan rahib, dengan pendeta lain. Katanya kawan tu pergi tengok-tengok, kawan tu pun tua juga, tua amat sangat dah. Kawan tu kata, lepas aku ni kamu pergi carilah Nabi akhir zaman. Dia sebutlah Nabi akhir zaman yang ada tanda pada tubuhnya, ada khatmun nubuwah, ada cop kenabian di atas belakang dia ni, dan dia tidak memakan makanan yang disedekahkan, tapi dia hanya makan hadiah daripada orang. Hadiah tak apa, sedekah tak ada. Dia pun dengar lah di Madinah ni ada begini-begini. Dia pun pergi tengok lah. Rupanya, dia kata suatu. Tengok muka, gaya, rambut semua macam dia mengaji. Kebetulan lah masa tu kain Nabi jatuh macam mana, Nabi nak ambil apa je, terselok belakang, terangkat sikit, nampak dia kata satu tanda, dia kata ada tanda kenabian di atas belakang Nabi. Esok dia beli buah tamar sebekah, dia bagi ke Nabi. Dia kata, ya Muhammad, ini sedekah daripada aku, sedekah zakat. Nabi panggil sahabat, Nabi bagi, satu pun Nabi tak makan. Dia kata, ni tanda yang kedua. Esok dia mari lagi, dia ambil tamar sebekah, dia kata, ini Muhammad, hadiah saya pada Rasul, hadiah pada Muhammad. Bila sebut hadiah tu, Nabi panggil sahabat, Nabi makan bersama sahabat. Dia pun yakinlah, dia kata, Nabi sungguh, dia kata, dia masuk Islam dengan sebab dia mengaji. Tu Nasara, nak beritahu. Begitu juga kalau kita tengok Raja Najasyi yang kita sebut sebagai Raja Habasyah. Umat Islam bila ditekan oleh musyrikin Mekah, hijrah yang pertama berlaku itu hijrah ke Habasyah. Raja Habasyah yang kita sebut sebagai An-Najasyi ni, dia memang mesra dengan Islam. Bukan sahaja mesra, tapi dia memberi perlindungan kepada orang Islam dengan menitahkan wakil musyrikin Mekah. Pada ketika itu Al-Amr bin Al-As, masa tu dia tak masuk Islam lagi, seorang yang rapat dengan Raja An-Najasyi, seorang yang rapat dengan An-Najasyi. Jadi apabila kirim Amr bin Al-As ni bagi musyrikin Mekah, dia kata selesai masalah kitanya bila kirim orang yang rapat dengan raja ni. Jadi dia persegan lah, orang Islam tu akan diberi balik lah kepada kita. Tu cara dia memikir lah. Tapi sebaliknya tidak begitu. Sebaliknya An-Najasyi melindungi orang Islam dan memang dia masuk Islam. Talinya Rasulullah mengajak para sahabat menyembahyangkan dia dengan secara gaib, semaya gaib orang panggil, ketika mana kematian Najasyi.
Itu orang Nasara. Jadi tujuan saya sebut begini ni, nak suruh kita beza di antara Yahudi dengan Nasara. Dua-dua ni kafir. Dua-dua ni bukan daripada kalangan Islam. Tetapi dua-dua ni kena ingat, tetap bermusuh dengan Islam. Tapi dalam soal dakwahnya, senang berdakwah kepada Nasara nak banding dengan Yahudi. Sebab Yahudi, tuan-tuan kalau tengok dalam video tu, dalam YouTube, sekolah kita panggil sekolah apa? Sekolah tadika, sekolah rendah tu lah, budak-budak tu kan, di negara Israel, di Israel tu, negara haram Israel, budak-budak tu telah diajar benci kepada Islam. Memang dia ajar sungguh, dia benci kepada Islam ni, diajar. Cikgu dia tanya, siapa musuh kamu? Orang Islam. Kalau kamu jumpa binatang dengan orang Islam, kamu nak bunuh siapa? Bunuh orang Islam. Sebab Islam, orang Islam ini lebih hina daripada binatang. Itu akidah dia tu. Akidah dia. Orang kita tak ajar benci ke Yahudi sama Islam itu. Sebab apa? Sebab kita daripada kecil lagi kena tipu ke Yahudi dah. Berapa banyak hiburan yang Yahudi buat masuk. Banyak hiburan. Tuan-tuan jangan fikir Yahudi ni hidup di Palestin tu je Yahudi. Dah. Bukan. Yahudi ni orang Melayu pun ada, tapi agama Yahudi. Lalu kalau Singapura saya kira lah, memang tapak dia lah, ada wahid Yahudi. Di Emirat yang saya sebut tadi, Emirat pun ada rumah ibadah Yahudi. Di mana-mana sahaja wakil Yahudi itu mesti ada. Sama ada bangsa Yahudi betul ataupun menganut ajaran Yahudi, termasuk dalam negara. Orang kita, orang Islam, dalam bab dakwah ni, minta maaf lah saya sebut, mana-mana pun dia agak terkebelakang sedikit. Tak tahu sebab apa, mungkin kita duk berkelahi sama kita, duk bergaduh sama kita, tak habis-habis. Tak habis-habis. Sehingga musuh datang menguasai kita. Bismillah. Contoh saya bagi. Korea Selatan asalnya tak ada agama. Asalnya. Dapat siapa Korea Selatan ni? Dapat pada Kristian dan juga Yahudi. Sehingga kan Korea Selatan pada hari ini merupakan pusat penyebaran Yahudi yang terbesar, lebih besar daripada Australia dan sebagainya. Korea Utara dia mengambil dasar tertutup. Pemimpin dia komunis, tak ada agama. Punya bersungguhnya orang Korea Selatan ni untuk dakwah Kristian kepada Korea Utara, dia ikat Bible, dia buat buku Bible kecil-kecil, dia ikat begitu. Dia lempar ada jenis payung terjun tu, kalau kecil-kecil tu, dia lempar sebelah sempadan biar masuk Bible ini, masuk ikut Korea Utara. Sebab Korea Utara dia tutup semua, Islam boleh tak lagi, Yahudi buat apa, dia kira komunis.
Dia ubah habis siaran-siaran TV dia. Kalau suka Olimpik ni, rakyat dia tahu dia je menang, walau tak menang. Itu dasar komunis. Tapi saya nak sebutnya, sungguhnya Kristian ni dalam berdakwah, apa sanggup dia habiskan batu ribu untuk buat alat tu, lempar tu, bila dia lempar tu jatuh sebelah sempadan sana, supaya orang Korea Utara dapat ajaran Kristian. Itu jelas. Di Jepun, alhamdulillah, di Jepun dakwah Islam ni makin berkembang. Di Jepun ada pusat Islam di sana. Orang Jepun ni, kalau kita tidak berdakwah dia kepada Islam, rugi kita. Sebab akhlak dia tu daripada Islam, kebersihan dia tu ajaran Islam. Kecil-kecil lagi budak tadika lagi diajar bersih. Tak letak makanan pakai apron, apa dia panggil tu dah. Lepas tu letak makanan sapu, lepas makan bersih. Longkang-longkang tepi tu boleh pakai ikan. Nah, kita longkang tepi tu letak bewok pun mampu. Bukan kata nak pakai ikan. Teruknya sistem kita. Bila banjir kilat berlaku, air jernih dia. Kita air, ya Allah, letak kaki pun tak lalu. Bermakna Islam tu macam Dr. Syukhardawi dia sebut. Dia kata Islam tu bertapak di Timur Tengah, tapi akhlak Islam itu kadang-kadang berada di timur, kadang-kadang berada di barat. Akhlak dia, Islam dia bertapak di negara Arab ni. Jauh kalau kita tengok negara Arab, dia punya kebersihan dia la haula wala quwwata. Teruk tuan-tuan. Kalau saya duduk Yaman, dia kecil tepi jalan ni biasa. Dia kecil tepi jalan ni, oh biasa. Pandangan yang biasa. Tapi kalau kita pergi di negara-negara Eropah, payah kita nak jumpa benda-benda begitu. Pergi Jepun memang tak ada lah. Pergi Jepun memang tak ada. Sebab tu zaman saya mengaji dulu, saya cerita tu, syekh saya cerita bila pemimpin dunia lain mari ke, pemimpin apa ni, mereka mari ke Yaman tengok orang kecil tepi jalan, dia panggil presiden Yaman, dia kata apa mu ajar rakyat kamu hidup kecil tepi jalan, dia kata begini, dia marah, kata Islam ni bersih begini. Malulah presiden tu bawa lawatan balas pergi ke Amerika, duduk atas hotel, tengok ada seorang kecil tepi jalan. Oh, dia kata pemarah, dia kata tengok mu kata negara aku ni, tengok mu siapa dia kecil tepi jalan. Oh, presiden cari siapa dia kecil tepi jalan, rupanya rakyat Yaman hak pandu taksi di sana. Rupanya orang Yaman juga duk kecil tepi jalan. Tak pergi ke Mesir, di Saudi pun serupa gitu. Sehingga kan kerajaan Saudi ni kena habiskan, kita panggil ratus juta juga nak kempen rakyat dia supaya bersih. Tepi-tepi jalan dia duk pasang banner, pasang apa semua, dia buat macam-macam kempen nak suruh hiduplah keadaan bersih. Dia buat taman, dia buat denda apa semua. Tonton bayang kita pergi di negara Jepun ke mana, bila traffic light tu merah dia berhenti jalan, tak ada bunyi tak ada bunyi horn, memang tak ada. Oh, tapi kalau pergi negara Arab, India, Pakistan, horn ni macam muzik, pong 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 pong. Tak ada signal boleh jalan lagi, tak ada horn tak boleh jalan. Horn tu satu benda yang penting. Cuba kita akhlak, kita panggil akhlak. Sehingga kerajaan Saudi, siapa yang langgar traffic light tu denda RM5,000 Saudi. RM5,000 Saudi. Tak pakai seat belt, RM3,000 bayar.
Sebab tu kita pergi, kalau pergi ke belakangan ni, kalau boleh pergi ke Mekah, dia jadi okey sikit. Kadang-kadang lampu tu tak merah lagi, kuning tu berhenti dah. 5,000. Tanpa bicara, tanpa apa, tanpa tak ada rayuan. Dia nak ajar rakyat dia berdisiplin. Sampai tahap gitu. Ni tuan-tuan, akhlak Islam. Saya sebut ada orang Jepun. Bila ada sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana, di pusat dakwah sana, dia memang, orang Jepun ni memang dia mudah nak terima sikit Islam. Sebab dia duduklah keadaan bersih, cara dia, semua tu akhlak ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita pergi berdakwah kepada Yahudi tak akan terima dengan berbagai-bagai alasan. Sebab Allah Ta'ala telah sebut dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba, kami ini anak-anak Tuhan dan Tuhan amat menyayangi kami. Kami ini anak-anak Tuhan. Dia bahas Abdullah bin Salam lah sekali masuk Islam. Orang Yahudi kiring Abdullah bin Salam pergi berbahas dengan Nabi. Masuk kawan tu jumpa Nabi, dia jawab begini perbahasan dengan Nabi. Lah sekali dia terima Nabi itu Rasul, masuk Islam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Orang hebat di kalangan Yahudi, ulama Yahudi. Bila tunggu tak balik nak dengar cerita apa dia kata ni, Abdullah bin Salam duk pergi lama sangat ni, jumpa Muhammad ke masuk Islam ke. Mari rumah Nabi, Nabi tengok kawan-kawan dia duk mari berjalan. Nabi kata, Abdullah sembunyi sebelah pintu, duduk sebelah pintu. Mari-mari rumah Nabi, ya Muhammad. Dia panggil ya Muhammad. Ya Muhammad. Nabi kata apa? Mu nampak Abdullah, dia kata nak mari jumpa kamu. Nabi buat-buat tanya, Abdullah mana? Nabi kata, Abdullah mana? Nabi buat-buat tanya, Abdullah mana? Oh, dia kata Abdullah bin Salam, ulama kami, orang hebat, orang gini, hafal kitab. Dia puji Abdullah tu depan Nabi. Nabi kata, Abdullah, mau beritahu pada kawan-kawan. Nabi panggil dia duduk sembunyi sebelah pintu tu, mau beritahu. Abdullah kata, sesungguhnya dia ni Rasulullah, dia ni begini. Tentu juga Yahudi kata, Muhammad kalau mu nak kenal, dia lah orang yang paling hina di kalangan kami. Tak dipuji melambung. Bila masuk Islam, dia orang paling hina di kalangan kami. Sejarah telah membuktikan bahawa kedegilan Yahudi sampai tahap tu. Sampai tahap gitu. Di antara sebab dia tak terima Nabi SAW, habis dah berhujah lah, saya dikata apa? Dia kata, wahai orang Arab, Muhammad itu Nabi daripada kalangan Arab, dan kami telah ada Nabi kami daripada kalangan Yahudi. Dia sebut bahawa apa yang kami bawa ini adalah ajaran Nabi Musa. Apa yang kami bawa ini diambil daripada datuk nenek moyang kami Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala sebut, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah bahawa Ibrahim itu kepunyaan Yahudi Nasara, tidak, tapi dia hanif. Dia merupakan seorang yang berpegang dengan ajaran yang betul. Oleh kerana itu tuan-tuan, masa tidak mengizinkan kita. Saya nak sebut ni banyak lagi. Ni baru masuk pengenalan Yahudi. Kita tak masuk Yahudi jenis pertama lagi. Diizinkan oleh Allah SWT, dijemput lagi ke sini, kita baca jenis Yahudi lagi supaya kita tahu jelas apa dia perangai-perangai Yahudi. Supaya kita jangan jadi Melayu Yahudi, Melayu tapi perangai jangan jadi Yahudi. Nah, macam orang kita duk sebutlah, dia kata durian ni Melayu tanam tapi harga Yahudi. Betul ke tak tahu lah. Nah, durian atau Melayu tanam, dia kata tapi harga Yahudi. Sebab apa harga boleh jadi Yahudi? Wallahu a'lam. Nah, di mana sebab gitu?
Jadi mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Kita bertemu lagi di masa akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi